Educator Society yang pertama. Kami ingin meminta bantuan anda untuk memastikan mikrofon anda telah dinyah redamkan supaya majlis boleh dijalankan dengan lancar. Please make sure that your mic is on mute to ensure that the event runs smoothly. Tanpa membazir masa, saya ingin melantik Anak Anisha binti Baharudin untuk menjadi Setiausaha Mesyuarat Agung dan menulis minit mesyuarat. Seterusnya, saya ingin melantik Nur Nadirah binti Kefli sebagai pengacara majlis pada hari ini. Saya serahkan kepada pengacara majlis untuk memulakan mesyuarat agung tahunan kita yang pertama. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur baginya pencipta alam semesta. Yang dihormati Associate Professor Dr. Leong Kuan Yew dan Associate Professor Dr. Sim Keh Shing, Penasihat Persatuan Universiti Malaya, Future STEAM Educators. Yang dihormati Presiden Sementara Persatuan Universiti Malaya, Future STEAM Educators, Saudari Nur Bashirah binti Abdul Razak dan semua ahli jawatan kuasa tertinggi sementara. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari dan bakal-bakal warga pendidik sekalian. Selamat datang ke Mesyuarat Agung Tahunan Pertama Universiti Malaya Future STEAM Educators. Hadirin sekalian, kita mulakan AGM UMFUS dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu Universiti Malaya.
Hadirin sekalian, mari kita mulakan pertemuan kita di petang yang ceria ini dengan mengumpulkan Al-Fatihah. Untuk mendapatkan lebih banyak berkat, kami ingin menjemput Saudara Abdul Hanan Arif untuk bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka as-sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim. Allahumma ya karim ya rahman ya rahim. Syurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis kami yang diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat padamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaika nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Abdul Hanan Arif atas bacaan doa itu sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam program ini, izinkan saya memperkenalkan Maksud Mesyuarat Agung Tahunan, Mesyuarat Agung Tahunan atau lebih dikenali sebagai AGM adalah program rasmi terakhir ataupun dalam hal ini pertama untuk Universiti Malaya Future STEAM Educators. Semasa AGM ini, Barisan UMFUS akan mendedahkan dan membentangkan objektif penubuhan dan pengenalan kepada UMFUS. Sepanjang wabak COVID-19, keutamaan kami adalah untuk melindungi kesejahteraan dan keselamatan semua orang. Oleh itu, itulah sebabnya kami mengadakan AGM ini melalui Microsoft Teams yang membolehkan AGM berlangsung dengan selamat dan sah. Untuk memulakan majlis ini, kami berbesar hati kerana Associate Professor Dr. Leong Kuan Yew dan Associate Professor Dr. Sim Kay Shin, Penasihat Universiti Malaya Educators untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dijemput Associate Professor Dr. Leong Kuan Yew untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih Pengerusi Majlis. Boleh dengar tak suara saya? Nak confirm. Boleh? Alright. So, terima kasih Pengerusi Majlis dan juga pelajar-pelajar sekalian. Salam sejahtera dan selamat petang walaupun dah malam. Tapi AGM ni sangat unik bagi saya sebab kita buat pada waktu malam. Biasanya kita buat AGM pada waktu siang. Tapi this is the first time, pertama kali. Tapi tak apa, satu yang berbeza. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberikan ucapan perasmian. Saya hanya ingin mengucapkan tahniah kepada Majlis Tertinggi Universiti Malaysia Future STEM Educators atau UMFUS kerana berjaya membentuk satu jawatankuasa dan mengambil inisiatif untuk membentuk persatuan ini. Bukan mudah untuk kita mencapai dan menubuhkan satu persatuan tanpa sokongan dan kerjasama anda semua. So, pertama sekali, sebenarnya kami ingin menubuhkan persatuan ini sebelum saya dimaklumkan oleh anda bahawa telah ditubuhkan sebab bagi saya satu kelab atau persatuan untuk pelajar-pelajar program sains pendidikan memang diperlukan. Berdasarkan pengalaman saya pernah menjadi salah satu jawatankuasa tertinggi Persatuan Sains Pendidikan pada zaman dahulu. Alright. Kira-kira semasa saya menjadi pelajar PSCAT, kami masih ada satu persatuan dan saya sangat gembira sebenarnya persatuan ini dihidupkan kembali sebab pada masa tersebut akan dibubarkan selepas beberapa ketika, tapi kini dihidup kembali selari dengan program ini juga, right, yang pada satu ketika hampir dicumutkan, right? Tapi nasib baik kita dapat menghidupkan kembali, right? Dan juga saya sangat gembira kerana kita berjaya menghidupkan kembali program ni yang hampir dicumutkan. So, saya ingin mengucapkan tahniah sekali lagi pada jawatankuasa tertinggi dan saya harap
banyak aktiviti dan juga idea-idea bernas dapat dihasilkan oleh Jabatan Tertinggi demi membantu pelajar tahun pertama hingga tahun keempat untuk memastikan kita semua ada satu tempat, right, di mana kita dapat berkongsi pengalaman, berkongsi suka duka, dan juga tempat di mana kita dapat berkenalan. Rasa itu satu bahagian yang sangat penting, di mana disebabkan wabak COVID ni, ramai daripada anda duduk di rumah, right, belajar dengan komputer. Tapi kita perlukan juga sesi hubungan di mana kita ajukan aktiviti fizikal bersama, right, supaya kita dapat kenal pelajar tahun pertama hingga tahun keempat. Sebab kalau kita tak kenal, maka susah hubungan mesra tersebut dapat dijalin. Dan saya rasa dengan adanya persatuan ni, maka saya berharap, harapan besar saya agar banyak aktiviti dapat dijalankan supaya ahli-ahli dapat berkenalan dan juga bekerjasama. Right? Ahli pelajar tahun 4 dapat membantu pelajar tahun pertama dan kedua. Right? Sebab anda mengharungi suka duka program ni yang sangat padat. Seperti juga saya semasa saya menjadi pelajar, saya juga berterima kasih kepada pelajar senior saya yang banyak membantu dan memberi bimbingan sewaktu saya masuk ke program ni pada tahun pertama dan tahun kedua. Dan kemudian tahun keempat, tahun ketiga, keempat saya pula berkongsi dan membimbing pelajar junior. Saya harap tradisi ini dapat diteruskan demi memastikan supaya pelajar-pelajar ataupun anda semua, bila anda keluar pun lepas ni, kita sebenarnya nak menghidupkan kembali alumni kita. Sebab sebenarnya kita ada banyak alumni bekas pelajar kita yang bekerja sebagai guru, bukan hanya guru, ada yang jadi pensyarah, ada yang bekerja di Kementerian Pendidikan. So memang kita ada banyak alumni yang kita tidak berikan mereka ruang untuk menyumbang. So selepas ni saya akan cadangkan kepada YFU supaya juga dapat kita jalinkan hubungan baik dengan alumni kita yang mungkin dapat berkongsi pengalaman, sebab banyak daripada mereka memegang jawatan tinggi, right? Kalau terutamanya di Kementerian Pendidikan. So ini satu kelebihan kepada pelajar-pelajar junior untuk program ini. So dengan itu saya harap perjalanan AGM ni berjalan lancar, di mana anda akan mengundi dan juga memilih ahli jabatan kuasa tertinggi yang dapat menjalankan tugas dengan baik selama setahun. Dan kemudian saya cuba membantu dengan Dr. Sim, kita cuba membantu memberi bimbingan supaya anda semua dapat menjalankan aktiviti dengan cemerlang, dan juga yang paling penting ialah dengan adanya persatuan ni kita dapat membuat aktiviti yang sangat menarik. So itu saja nasihat saya. Saya harap AGM ni berjalan lancar, dan selepas ini kita dapat mengajukan aktiviti-aktiviti yang sangat menarik dan juga program-program yang memang perlu, right, untuk anda. Dan juga selepas ini hubungan lebih mesra antara pelajar tahun keempat dan pelajar-pelajar baru yang akan masuk dalam masa kira-kira 2 minggu lagi sebenarnya. Haluan siswa mereka akan masuk 10 Oktober saya rasa. Dalam masa 2-3 minggu saya harap kita dapat bertemu pelajar junior tahun pertama. Dan inilah satu kelebihan yang ada dengan adanya persatuan ini. Dengan itu saya ucapkan selamat per-AGM untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Leong atas ucapan yang indah itu. Seterusnya kami menjemput Associate Professor Dr. Sim Kay Shin untuk menyampaikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Selamat malam semua, boleh dengar? Boleh ya? Okey. So terima kasih saudari pengerusi. Salam sejahtera semua ahli-ahli persatuan ini, Future STEM Educator. Okey, pertama sekali terima kasih atas jemputan bagi saya menghadiri mesyuarat AGM yang pertama kami dan memberi sepatah dua kata. Okey, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa atas penubuhan dan pendaftaran Future STEM Educator Society bawah HEP UM. Okey, saya berharap persatuan ini dapat menjadi platform bagi mahasiswa program ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan untuk
berbincang, mengadakan aktiviti-aktiviti dan juga dapat memupuk perpaduan di kalangan mahasiswa ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan, so that bukan sahaja pengkhususan pelajar-pelajar yang pengkhususan biologi mereka tahu pengkhususan biologi sahaja, tetapi mengenal pelajar-pelajar science education yang dalam pengkhususan yang lain. Dan saya juga berharap persatuan ini dapat menyumbang kepada pendidikan Malaysia. So tanpa buang masa lagi, selamat maju jaya. Harap mesyuarat AGM hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sim atas ucapan yang amat bermakna itu. Saya kemudiannya akan beralih ke pembentangan seterusnya mengenai laporan belanjawan Universiti Malaya Future STEM Educators yang tidak akan tersedia kerana ini adalah merupakan mesyuarat agung tahunan pertama UMFUS. Kita perlu meneruskan ke arah agenda seterusnya. Baiklah, tanpa berlengah lagi, saya ingin menjemput saudari Presiden sementara UMFUS iaitu Nur Bashira binti Abdul Razak bagi memberi ucapan perlantikan ahli jawatan kuasa tertinggi rasmi UMFUS. Saudari Nur Bashira akan memberi garis panduan perhubungan pelantikan itu secara mengundi. Proses pengundian ini akan dijalankan secara dalam talian menggunakan Google Form. Tempoh proses pengundian adalah selama 15 minit. Saudari Nur Bashira, silakan. Terima kasih Saudari Nurul Nadira, pengerusi majlis kita pada hari ini. Saya akan menerangkan mengenai proses pengundian menggunakan Google Form. Ahli UMFUS boleh membuka pautan Google Form yang telah dihantar dalam ruang WhatsApp ataupun anda boleh juga scan di skrin paparan. Setelah anda klik ataupun scan, anda akan melihat paparan undian lantikan jawatan kuasa tertinggi UMFUS pada skrin perhati anda seperti yang ditunjukkan dalam slide persembahan. Sila pastikan anda isi nombor matrik pelajar dan nombor pendaftaran sementara ahli UMFUS. Anda hanya dibenarkan mengundi selepas semua calon selesai memperkenalkan diri dan membentangkan manifesto mereka. Pinjamkanlah telinga anda sepanjang sesi manifesto agar calon yang layak berhak memimpin UMFUS. Setelah anda selesai memilih calon pilihan anda, pastikan anda klik butang hantar dan tangkap skrin layar jika perlu sebagai sandaran sekiranya berlaku keralatan sistem mengundi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Bashira atas ucapan dan penjelasan. Untuk makluman hadirin sekalian, kami telah membuka borang penamaan calon daripada 22 hingga 24 September dan jawatan yang mempunyai lebih daripada satu calon sahaja akan bertanding. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput semua calon untuk memperkenalkan diri bermula dengan timbalan yang dipertua hal eluar-luaran. Silakan calon yang pertama iaitu Saudara Daniel. Assalamualaikum. Selamat petang. Boleh dengar ke? Okay, nama saya Daniel Hakim bin Jumahat. Saya student tahun keempat akan datang ni dan saya major matematik untuk khusus ni. Manifesto saya ialah saya akan pastikan relationship between senior and junior is there, which I think is quite important because ever since the COVID-19 wave, like I myself have been through that. I didn't know who is my senior, so it's quite tough for me to like for example, if you want to take a certain course, we didn't have any guide. We didn't receive any guide from our senior. So I think this is a golden opportunity for us to actually have that relationship among the senior and juniors so that we can
help each other in terms of not only academically, but then in terms of every aspects. Yeah, so I think that's all from me. Thank you. Terima kasih Saudara Daniel. Kita teruskan dengan calon yang kedua iaitu Saudari Nurul Ain Syakira. Dipersilakan. Boleh dengar ke? Boleh, boleh. Okey. Okey. Nama saya Nur Ain Syakira binti Aziz, pelajar tahun keempat akan datang dari pengkhususan fizik. Okey, bagi pelajar yang telah mengenal saya merupakan kos representatif untuk KMUM Fakulti Sains pada sesi lepas di mana saya rasa pelajar tahun kedua maybe ada kenal kot masa orientasi tu ada. So saya merupakan yang pelajar daripada pengkhususan fizik tersebut. So untuk manifesto saya ingin mencadangkan kalau boleh untuk praktikal yang bulan lepas biasanya lepas habis kita akan ada yang macam camp bilik sang guru kan. Okay, so untuk camp bilik sang guru ni untuk yang sesi lepas lah kita ada buat dekat bilik musyawarat je lah. So sebenarnya kalau ikutkan camp bilik sang guru, kalau tengok daripada maktab ataupun IPG, dia orang ada buat camp yang best tau. So macam dalam camp bilik sang guru ni kita boleh kenal, ada bonding. So kalau kita tahu pun untuk praktikal dia adalah untuk pelajar tahun ketiga dan pelajar tahun keempat. So sepanjang camp bilik sang guru ni kalau kita boleh laksanakan secara real life ni pasti akan best lah sebab banyak benda yang kita belajar macam camp bonding semua tu kan. So ada untuk menguatkan diri sebagai seorang guru untuk menghadapi cabaran yang akan datang. Menerusi camp ni dia macam bagi lah. Terusnya boleh juga kalau macam laksanakan aktiviti ikut pelajar sekolah atau pelajar matrik untuk memberi dorongan ataupun macam dorongan ataupun haluan untuk mereka untuk memilih hala tuju mereka selepas SPM ataupun selepas asasi matrik dan semua tu. Itu sahaja manifesto saya. Terima kasih. Terima kasih calon-calon. Okey, baiklah. Sekarang saya ingin memulakan proses pengundian. Undian bermula sekarang. Google Form dibuka. Undian Google Form boleh didapatkan dalam group founding members.
hadirin 5 minit lagi untuk mengundi. Saya mencadangkan undian ditutup. Saya Terima kasih. menyokong cadangan tersebut.
Terima kasih kepada semua ahli UMFUS kerana mengundi. Sekarang, marilah kita meneruskan ke majlis yang paling ditunggu-tunggu dalam AGM ini. Pengumuman jawatan rasmi Universiti Malaya Future STEAM Educators. Tanpa berlengah lagi dan dengan izin daripada papan utama, saya ingin mengumumkan jawatan tertinggi rasmi Universiti Malaya Future STEAM Educators iaitu Presiden rasmi UMFUS ialah jatuh kepada Saudari Nur Bashira binti Abdul Razak dengan keputusan menang tanpa bertanding. Seterusnya, bagi naib Presiden rasmi Hal Ehwal Dalaman UMFUS jatuh kepada Saudara Muhammad Aiman Dafullah bin Zulkarnain dengan keputusan menang tanpa bertanding. Bagi naib Presiden rasmi Hal Ehwal Luaran UMFUS jatuh kepada Saudari Nurul Ain Syakira binti Aziz dengan keputusan undian 75%. Dan untuk setiausaha rasmi UMFUS ialah Saudari Ana Anisha binti Baharudin. Maafkan saya, Saudari Nur Syazaliana. Dan untuk setiausaha rasmi UMFUS ialah Saudari Ana Anisha binti Baharudin dengan keputusan menang tanpa bertanding. Bagi naib setiausaha rasmi UMFUS ialah Saudari Nur Syazaliana binti Buniran dengan keputusan menang tanpa bertanding. Untuk bendahari rasmi pula, bendahari rasmi UMFUS pula ialah Saudara Fatul Afif bin Zainal Abidin dengan keputusan menang tanpa bertanding. Bagi naib bendahari rasmi UMFUS ialah Saudara Muhammad Fakrul Amri bin Sulong dengan keputusan menang tanpa bertanding. Bagi penasihat rasmi UMFUS ialah Saudara Tung Wei Chun dengan keputusan menang tanpa bertanding. Bagi naib penasihat mereka ialah Saudari Syazra Medina dengan keputusan menang tanpa bertanding. Bagi juraadik UMFUS ialah Chong Yi Ling dan T Hui Boon dengan keputusan menang tanpa bertanding. Terima kasih, tahniah, dan marilah kita memberikan tepukan gemuruh kepada semua ahli jawatan UMFUS. Kepada semua ahli jawatan kuasa tinggi UMFUS. Oleh itu, kami ingin menjemput Presiden rasmi kami iaitu Saudari Nur Bashira binti Abdul Razak untuk mengetuai majlis bagi Barisan Lembaga Baharu UMFUS. Marilah kita menjemput Saudari Nur Bashira binti Abdul Razak, Presiden rasmi UMFUS untuk memberikan sedikit ucapan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudari pengerusi majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi saya ucapkan kepada Barisan Penasihat UMFUS, Associate Professor Dr. Leong Kuan Yew dan Associate Professor Dr. Sim K. Shin. Rakan-rakan UMFUS dan mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan sekalian. Saya, Nur Bashira binti Abdul Razak, merupakan mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan Major Kimia tahun ketiga yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertua ataupun Presiden UMFUS bagi sesi 2022-2023. Untuk makluman hadirin yang terhormat, kita di sini hari ini dengan nafas baru. Akhirnya, Badan Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan yang pertama setelah berkurun-kurun lamanya ditubuh secara rasmi pada 22 Ogos 2022 yang lepas. Sepanjang 2 bulan yang lepas, saya bersama-sama rakan seperjuangan pengasas UMFUS telah bertukus lumus mengusahakan kertas kerja bagi menubuhkan persatuan kita ini agar kita mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan. Kami gigih, komited dan bersatu dalam mencapai impian yang sama. Kita semua berhak memiliki platform untuk bersuara hal pendidikan. Suara bakal-bakal pendidik di depan mata saya pada hari ini peneraju masa depan pendidikan negara Malaysia. Bayangkan, kita dapat berinteraksi dengan pelajar sekolah. Bayangkan mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan berkongsi ilmu dengan pelajar matrikulasi. Bayangkan kita dapat terlibat dengan kawan-kawan sains pendidikan daripada universiti seluruh Malaysia. Bermula hari ini kita celik
agar tiba harinya di mana kita terkenang memori beraktiviti bersama adik-adik sekolah dan matrikulasi di Universiti Malaya. Tidak berlayarlah bahtera dipimpin nahkoda tanpa anak kapalnya. Begitu jugalah saya tanpa kerjasama semua ahli UMFUS. Oleh hal yang demikian, saya percaya kita semua akan dapat merealisasikan matlamat persatuan UMFUS demi anak Malaysia. Akhir kata, saya yakin dapat menjalankan amanah dan menjaga kepercayaan yang diberi oleh ahli UMFUS sebagai salah seorang pemimpin UMFUS. Dengan ini, saya mewakili anggota Majlis Tertinggi UMFUS akan berikrar bahawasanya kami yang telah dilantik sebagai anggota Majlis Tertinggi Universiti Malaya's Future STEM Educators Society UMFUS bagi sesi 2022-2023 bersaksikan pensyarah Fakulti Pendidikan dan Sains iaitu Penasihat UMFUS serta mahasiswa-mahasiswi ijazah sarjana muda Sains dengan Pendidikan tahun 1, 2, 3 dan 4 berikrar akan melaksanakan amanah secara telus dan integriti, mematuhi sepenuhnya Perlembagaan Persatuan Undang-Undang Universiti Malaya dan Undang-Undang Negara, berkhidmat untuk mahasiswi dan mahasiswa ijazah sarjana muda Sains dengan Pendidikan, bekerjasama ke arah lonjakan paradigma dengan mengamalkan nilai-nilai murni dan beretika, dan berusaha meningkatkan potensi pendidikan negara tanpa mengira bangsa, agama dan budaya demi anak Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Bashira atas ucapan itu. Kami ingin membuka ruang kepada ahli jawatan kuasa tinggi yang lain untuk menyampaikan ucapan mereka. Pengacara majlis mohon beri laluan. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat malam kepada hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana hadir pada mesyuarat agung yang pertama pada malam ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada ahli-ahli pengasas yang telah bekerja keras menulis kertas kerja, menyiapkan borang untuk dihantar kepada pejabat hal ehwal pelajar UM, dan saya juga berterima kasih atas pelantikan timbalan yang di-Pertua Hal Ehwal Dalaman kerana ia adalah satu penghargaan yang bermakna untuk saya sebagai seorang ahli pengasas utama persatuan ini. Persatuan ini telah dilancarkan semasa bermulanya cuti semester. Saya tahu pada ketika itu ramai yang sibuk bekerja, ada yang sibuk latihan mengajar, ada juga yang sibuk membuat pengalaman sekolah. Dan saya amat bangga dengan majlis tertinggi yang telah memberikan kerjasama dan yakin atas perjuangan penubuhan persatuan ini dari awal sehingga persatuan kita dirasmikan pada 7 September 2022. Baik, mengapa terciptanya UMFUS? Malam ni saya akan ceritakan bagaimana idea UMFUS tercetus. Jangan risau, saya akan ceritakan secara short and sweet. Idea UMFUS ini tercetus dalam minda saya apabila saya mempersoalkan kenapa tak adanya persatuan untuk jurusan kita. Baik, selepas itu saya ceritakanlah dengan rakan-rakan sekelas, saya ceritakan apa pandangan diorang, apa yang kita boleh buat kalau wujudnya persatuan ini. Mereka bagi idea macam-macam. Mereka boleh, kita boleh buat ni, kita boleh buat tu, kita boleh buat camp, kita boleh buat program, kita boleh buat STEM Carnival ataupun mana-mana program pun yang berkaitan dengan science education. Dan ketika itu, kita orang semua tengah makan di Cafe Science. Selalunya, kalau kita cerita dengan kawan-kawan kita nak buat YouTube channel, kita nak buat sesuatu, cerita tu akan habis di situ sahaja. Kita tu akan jadi angan-angan mak jenin. Tapi dengan semangat yang saya ada pada ketika itu, saya berfikir, benda ni, persatuan ini tak boleh jadi angan-angan mak jenin saja. Kita kena wujudkan sebuah persatuan. Jadi saya buatlah, perkara pertama yang saya buat adalah logo UMFUS. Lepas tu, selepas habisnya final exam, saya mula hubungi rakan-rakan. Saya tanya, senior mana yang boleh dipercayai, senior mana yang boleh beri komitmen. Dan ketika itulah saya menemui Nur Bashira yang di-Pertua kita pada hari ini. Tak sampai 20 minit, saya explain dia pasal UMFUS, dia dah buat poster dah untuk promotekan UMFUS. Tak sampai 20 minit. Lepas tu, Wei Chun datang hubungi saya nak masuk UMFUS.
Zara, Ana, Afif, Amri dan juga Amzal. Kamilah ahli pengasas utama. 10 orang inilah yang kita lancarkan meeting pertama UMFuse pada mulanya cuti semester. Dan kami mula gerak kerja sebab saya yakin mereka ni boleh dipercayai sebab ketika itu semua orang busy. Tak ada siapa ada masa lebih. Mereka korbankan masa mereka untuk rasmikan persatuan ini. Selepas itu, kita membawa lagi ahli pengasas-pengasas lain by interview untuk dijadikan ketua exco dan juga ahli exco. Selepas tu, kita hantar semua paperwork pada Pejabat Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya pada 22 Ogos. Dan 3 minggu kemudian, kita telah rasmi sebagai sebuah persatuan pada 7 September 2022. Selepas itu, kita ahli MT yang 10 orang tadi buat meeting terus untuk lancarkan, untuk planning, untuk buat AGM. Dan dengan itulah saya mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli pengasas UMFuse. Tanpa anda, tanpa Nur Bashirah, tanpa saya, tanpa Wei Chun, tanpa Syazliana, tanpa Ana, Amri, Amza, Afif, tanpa anda lah persatuan ini tidak akan rasmi dan tanpa anda jugalah kita tak akan hadir pada mesyuarat agung tahunan pada hari ini. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Aiman, Naib Presiden Rasmi Hal Ehwal Dalaman kerana telah memberikan ucapan yang amat bermakna untuk kami semua. Okey, ucapan yang sangat berinspirasi daripada ahli jawatan kuasa tinggi rasmi kami. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang menuju ke agenda seterusnya, pelantikan Ketua Exco yang telah diputuskan oleh ahli jawatan kuasa tinggi UMFuse dengan menemu bual ahli pengasas UMFuse. Dijemput Ketua Exco untuk membentangkan. Ketua Exco pelantikan program dipersilakan. Okey, tidak mengapa. Semua hadirin dapat melihat seperti yang tertera di paparan skrin. Oleh itu, kita akan terus ke agenda yang seterusnya. Tetapi sebelum itu, kami ingin mengucapkan tahniah kepada pemimpin Exco dan ahli Exco yang dilantik. Beralih kepada agenda pertama iaitu pembentangan objektif dan agenda penubuhan. Pembentangan ini harus memberi gambaran tentang pencapaian utama tahun ini. Dengan itu, saya akan memanggil Naib Presiden pertama, Muhammad Aiman Dafullah bin Zulkarnain untuk membentangkan objektif penubuhan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Baik, boleh ke slide seterusnya. Baik, so objektif pertama kita sebagai sebuah persatuan, objektif penubuhan UMFuse adalah menjadi sebuah platform bagi mahasiswa ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan untuk meningkatkan kemahiran, bakat dan juga pengalaman dalam pendidikan melalui program, projek ataupun inisiatif yang dijalankan. Yang kedua, menyediakan saluran untuk mahasiswa jurusan ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan mengemukakan aduan mengenai masalah dan isu berkaitan dengan jurusan dan pembelajaran. Sebab kita tahu akan adanya isu-isu berbangkit dan kita boleh suarakan kepada pihak-pihak yang tertentu. Baik, yang ketiga adalah memupuk perpaduan dalam kalangan mahasiswa ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan. Disebabkan pandemik, kita telah wujudnya jurang antara senior dan junior. Tahun 4, tahun 3, tahun 2, tahun 1, kita kurang mengenali antara satu sama lain. Jadi kami wujudkan persatuan ini untuk kita mengenali lebih rapat dengan senior-senior kita, dengan junior-junior kita yang akan datang
Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada junior-junior yang baru hadir semalam ke dalam grup Telegram kita. Grup Telegram kita adalah grup BSS Bachelor of Science Edu. Dekat dalam grup Telegram, kalau mana-mana pihak yang belum ada di dalam grup tersebut, saya promotekan grup tersebut dan kita boleh bagikan link untuk join grup Telegram tersebut. Baik, yang keempat, membentuk sebuah persatuan yang membawa perubahan sosial dalam pendidikan bagi jangka masa panjang. Baik, seperti yang kita tahu, persatuan-persatuan dekat Universiti Melaya bukan calang-calang persatuan. Kalau mengikut sejarah Universiti Melaya, sejak 1970-an, persatuan-persatuan seperti Persatuan Bahasa Melayu Universiti Melaya, Persatuan Chinese Language Society, mereka telah membuat anjakan paradigma dalam gerakan mahasiswa dan mereka telah mengubah landscape dari segi politik, dari segi sosial dan dari segi pendidikan sekalipun. Seperti yang kita pernah tengok, pelajar-pelajar daripada universiti lain berjuang supaya universiti mereka diangkat menjadi status universiti. Sebagai contoh, pelajar-pelajar ITM pada satu ketika dulu mereka berjuang supaya institusi mereka dijadikan universiti UiTM yang kita kenal pada hari ini. Seterusnya, nombor 5, meningkatkan kesedaran masyarakat Malaysia dalam isu semasa berkaitan pendidikan, pembelajaran dan STEM. Baik, isu-isu pendidikan adalah isu yang sangat dekat dengan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, isu pemansuhan PT3, wajar ataupun tidak, pendekatan yang baik ataupun tidak. Jadi, kita kena bangkitkan isu-isu ini dan meningkatkan kesedaran bagi penerangan yang betul kepada rakyat-rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar di Universiti Melaya. Seterusnya, yang keenam, membina persatuan pelajar yang fokus kepada pembelajaran bermakna untuk melonjakkan anjakan paradigma pendidikan Malaysia berdasarkan pembelajaran berpusatkan pelajar. Seperti yang kita tahu, sistem pendidikan negara kita adalah sistem pendidikan yang kita boleh bagi pandangan saya kontroversial kerana masih ada elemen-elemen yang tidak mementingkan pelajar tetapi mementingkan peperiksaan daripada jati diri ataupun nilai-nilai yang sepatutnya ada dalam pelajar-pelajar di Malaysia. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Aiman atas pembentangan itu. Saya akan memanggil Presiden kita iaitu Saudari Nur Bashira binti Abdul Razak untuk membentangkan penerapan semula media sosial dan program yang dirancang. Dipersilakan. Terima kasih Nurul Nadira, penerusi majlis kita pada hari ini. Jadi saya mengambil masa sedikit sahaja untuk menerangkan mengenai fungsi media sosial iaitu yang kita ada Instagram, Twitter, YouTube dan Telegram. Jadi media sosial UMFUS bukan sekadar platform untuk kami berhubung, malah juga setiap satu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi yang pertama, Instagram. Instagram adalah di mana UMFUS akan memuat naik sebab kemas kini berita berkaitan dengan aktiviti persatuan ataupun kenyataan rasmi persatuan berhubung dengan isu di UM. Lebih-lebih lagi apabila kami dengan rendah hatinya mewakili mahasiswa-mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Sains dan Pendidikan agar kami dapat mewakili mereka sebagai suara sains dengan pendidikan. Sebagai contoh, sokongan, pendirian, penafian, antara isu-isu yang pernah berlaku adalah seperti kolej kediaman ataupun rumah sewa. Mungkin dah tak ada isu ni tapi mana tahu online, bersemuka, mod kelas ataupun polisi yuran. Yang kedua adalah Twitter. Jadi Twitter ini kami bersetuju untuk memuat naik kandungan ataupun konten
yang sedikit berbeza daripada Instagram, iaitu lebih menjerumus kepada kerja belakang tadbir ahli-ahli UMFuse, sebagai contoh menghadiri mesyuarat, persiapan tempat, mungkin perjumpaan dengan pihak luar ataupun dengan pihak fakulti, mungkin timbalan dekan HCP, Fakulti Sains dan sebagainya. Yang ketiga, YouTube. Jadi YouTube ini adalah untuk membina jaringan dengan pendidik seluruh Malaysia. Jadi seperti yang kita tahu, kita sebagai pelajar, mahasiswa-mahasiswi sains pendidikan, kita ada buat micro teaching, kita ada buat pembentangan yang sebegitu, tapi micro teaching kita, idea kita hanya setakat itu sahaja. Kita tak nak idea kita setakat itu sahaja walaupun kita baru pelajar. Kita adalah bakal pendidik, kita adalah yang memulakan idea. Jadi kita nak tubuhkan YouTube sebagai satu saluran di mana kawan-kawan kita semua dapat berkongsi idea mereka, micro teaching, mungkin menggunakan Socratic questioning ataupun collaborative learning ataupun direct instruction pun boleh juga untuk mereka kongsi di YouTube. Jadi dengan itu, YouTube ni bukan sahaja sebagai jaringan untuk hubungkan cikgu-cikgu, guru-guru di seluruh Malaysia dengan kita, malah menjadi sumber rujukan untuk pendidik-pendidik di seluruh Malaysia. Walaupun kita baru sahaja nak mula sebagai pendidik. Jadi saluran YouTube yang utama kita akan membentangkan pendekatan pengajaran abad 21 ataupun perpusatkan pelajar, terutama bagi tingkatan 4, 5, 6 dan juga matrikulasi berdasarkan teori pembelajaran. Jadi kita boleh kongsi idea, lesson plan dan micro teaching daripada kita pelajar kepada pensyarah. Yang terakhir adalah Telegram group channel. Jadi kami tubuhkan Telegram ini adalah untuk mengumpul semua pelajar ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan dan juga sebagai medium untuk pensyarah menyebarkan sebarang seminar, webinar ataupun apa-apa peluang yang berkaitan dengan kursus kita. Kita ada menjemput pensyarah dan koordinator daripada Fakulti Sains dan juga Fakulti Pendidikan. Jadi kalau sebenarnya anda boleh lihat dalam grup Telegram kita, sebenarnya sudah ada para pensyarah di dalam itu. Ada juga idea kami, ya ini adalah secara kasarnya kami akan cuba usahakan, iaitu podcast. Jadi podcast ni adalah untuk ruang diskusi ataupun luahan pelajar-pelajar kita. Yang diutamakan adalah isu pendidikan di Malaysia, tetapi juga kita akan buka ruang untuk membincangkan kesihatan mental ataupun burnout, dan juga podcast kita akan berfungsi sebagai emotional support, sokongan emosi untuk pelajar-pelajar kita. Jadi kita akan cuba usahakan yang itu. Baiklah, slide yang seterusnya. Jadi ini adalah secara kasarnya, yang paling asas adalah aktiviti persatuan kita untuk sesi 2022-2023. Yang pertama adalah Camp Swai Kenal. Jadi camp ini kita telah menerima cadangan daripada pengasas-pengasas UMFuse dan juga penasihat UMFuse. Kita dan memandangkan kita sudah ada secara rasmi anggota majlis tertinggi dan juga exco, jadi kita dah boleh mula gerak kerja untuk realisasikan Camp Swai Kenal kita. Yang kedua adalah Carnival STEM. Carnival STEM kita akan cuba adakan di Universiti Malaya, dan begitu juga dengan yang ketiga, mini convention pertandingan inovasi. Jadi aktiviti-aktiviti ini semua adalah berdasarkan elemen-elemen UMFuse. Jadi apa elemen-elemen UMFuse? Elemen-elemen UMFuse ada 4. Yang pertama adalah antara kita, sesama kita, pelajar ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan, kawan-kawan. Yang kedua, antara kita, pelajar ijazah sarjana muda sains dengan pendidikan dengan pelajar sekolah. Elemen yang ketiga adalah antara kita dengan pelajar matrikulasi. Elemen yang keempat adalah antara kita dengan kawan-kawan kita sains pendidikan universiti lain ataupun pendidik-pendidik di seluruh Malaysia. Jadi yang pertama tu, kita akan cover elemen yang pertama, iaitu sesama kita. Yang kedua, kita akan cover elemen antara kita dengan pelajar sekolah ataupun pelajar matrikulasi. Yang ketiga, aktiviti yang ketiga, mini convention pertandingan inovasi, kita akan cover antara kita dengan kawan-kawan kita daripada sains pendidikan daripada universiti lain. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Nur Bashira atas pembentangan tersebut.
Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita akan ada sesi soal jawab dengan pembentang. Sebarang soalan yang anda ingin tanya, silanya rendamkan mikrofon anda atau tekan butang angkat tangan. Assalamualaikum. Boleh ke saya ingin bercakap? Dipersilakan. Baik, sebenarnya bukan soalan, lebih kurang soalan tapi lebih kepada permintaan. Saya ingin meminta anggota-anggota majlis tertinggi yang telah dilantik pada hari ini untuk tunggu sebentar selepas AGM. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jika tiada soalan, kami akan menutup sesi question and answers. Terima kasih saudari dan saudara. Sebelum mengakhiri majlis kita, bagi pihak jawatan kuasa penganjur, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah mengambil bahagian dan kami amat berterima kasih untuk itu. Kami juga ingin menjemput semua orang untuk menghidupkan kamera mereka kerana kami akan mengambil tangkapan skrin mesyuarat kami pada hari ini. Okey, semua bersedia ke? Okey. Boleh buka kamera ramai-ramai. Okey, kami akan SS untuk tangkapan yang pertama. Okey, bersedia eh? 1, 2, 3. Okey, untuk kali kedua SS. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Hello, Assalamualaikum. Kita akan mulakan postmortem pukul 10 suku. Baik, jadi saya akan suraikan dahulu mesyuarat kita pada malam ini. Sebarang kemas kini boleh rujuk ke dalam grup WhatsApp. Jadi semua orang boleh bersurai ya. Terima kasih. Terima kasih.